Hmm. Okey, nama Ahmad Zulfadli bin Masar. Ya. Tinggal sekarang di Kuala Selangor. Kuala Sebab Selangor. PKP, balik kampung, balik Kuala Selangor. Okey. Pengalaman mengajar untuk formal ni, kalau pengalaman betul lah kelas formal untuk anak-anak sebenarnya, paling besar pun remaja lah, 14-15 tahun macam tu lah. Untuk dewasa belum pernah lagi secara formal, maksudnya kelas formal lah belum pernah. Maksudnya kalau dewasa yang tak formal pernah? Pernah, sebab sebelum ni tugas di surau, maksudnya ada alif temak bacaan macam tu lah. Kelas formal belum pernah lagi lah. Maksudnya kalau di surau tu yang selalunya lepas solat tu lah kan? Betul. Jadi yang kalau secara tak formal tu, Ustaz mengajar yang orang dah baca Quran ke atau macam mana tu? Memang dah baca lah, maksudnya dia boleh baca walaupun merangkak angkat macam tu lah. Maksudnya tak adalah yang macam baru nak start Iqra' ke, tak ada? Tak pernah lagi jumpa. Tak ada Okey, baik. Jadi kalau yang kanak-kanak tu maksudnya mengajar yang start daripada basic lah kan? Daripada huruf lah, daripada Iqra'. Okey, baik. Okey, jadi terima kasih. Sebelum ni Ustaz duduk dekat ni kan? Dekat Transvilla kan? Betul. Jadi saya pun baru perasan tengok WhatsApp tu. Saya tengok ni Ustaz ni pernah saya pernah tolong dulu kan sebelum ni. Betul. Itu yang saya tengok tu, macam mana tiba-tiba WhatsApp ni kan? Okey, kebetulan lah tu. Jadi pusing-pusing jumpa tempat sama juga. Okey, baik. Jadi insya-Allah malam ni sebelum saya ke agenda utama, saya nak tunjuk dulu sekejap yang berkenaan dengan flow latihan yang Ustaz akan jalani bersama dengan saya. Okey, baik. Okey, yang ni yang saya bagi dekat Ustaz, ada keluar tak? Okey, ada. Okey, ni yang saya bagi dekat Ustaz. Okey, flow ataupun aliran latihan yang Ustaz akan jalani bersama dengan saya. Okey, hari pertama merupakan hari inilah. Hari ini kita akan bincangkan tugasan yang saya dah bagi dekat Ustaz. Seterusnya, sekejap lagi saya akan bagi penerangan berkenaan dengan core value di syariat Al-Quran. Okey. Yang seterusnya, yang ini Ustaz akan memerhati perjalanan kelas benar. Jadi yang ni bukan malam ni lah. InsyaAllah esok malam Ustaz akan tengok kelas yang sebenar lah. Salah seorang daripada tenaga pengajar di Celik Al-Quran akan menjalankan kelas. Ustaz akan join kelas tersebut, Ustaz tengok je. Tak perlu on kamera, tak perlu on audio, tengok je macam mana kita jalankan kelas secara online. Jadi mungkin benda ni benda barulah bagi Ustaz, sebab sebelum ni mungkin Ustaz tak pernah lagi buat online, betul tak? Betul. Okay, so Ustaz akan belajarlah macam mana kita buat kelas secara online. Okay, bila Ustaz dah selesai tengok kelas sebenar nanti, Ustaz akan maklum dekat saya dan saya akan bagi tugasan yang kedua lah. Okay, tugasan yang kedua ni Ustaz perlu merakam simulasi pengajaran. Maksudnya Ustaz mengajar dan Ustaz kena rakam. Jadi apa yang Ustaz akan ajar tu saya akan detailkan lepas pada ni lah. Dari segi konten tu apa yang Ustaz kena ajar, saya akan bagi semua. Boleh? Okay, jadi yang video ni saya bagi masa lebih kurang dalam 2 hari macam tu lah. Kalau boleh siapkan kurang daripada 2 hari, lagi bagus. Lagi cepat saya boleh proses ke next step lah. Okay, bila Ustaz dah siap video, Ustaz bagi dekat saya pun tengok, saya bagi ulasan dan seterusnya Ustaz kena bersedia untuk simulasi pengajaran secara langsung. Maksudnya yang secara langsung ni sama je sebenarnya dengan yang rakaman video ni, cuma bezanya simulasi ni Ustaz buat di hadapan saya lah. Jadi saya akan tengok, maksudnya yang ni bukan ujian ke apa, maksudnya saya akan train Ustaz macam mana nak ajar orang dewasa lah terutamanya. Okey, lepas tu bila dah selesai, jadi Ustaz akan ada ujian penilaian. Maksudnya Ustaz akan mengajar di hadapan salah seorang
pelajar lah yang kita akan pilih. Jadi ustaz akan mengajar dan dari situ ustaz akan dinilai lah. Jadi yang ni penentuan lah maksudnya hari keempat ni. Jadi kalau ustaz dikira lulus, kalau lulus ni maksudnya ustaz akan pergi yang kelima ni, latihan penggunaan CQMS. Okey. Yang latihan penggunaan CQMS ni lebih kepada sistem lah yang ustaz akan guna untuk rekod bacaan pelajar. Boleh. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan yang ustaz nak tanya kat saya? Setakat ni step tu jelas lah. Jelas Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau jelas kita pergi kepada perbincangan tugasan. Okey, sekejap Okey. Okey, yang ini jawapan yang 5 perkara yang ustaz nyatakan kepada saya. Yang pertama, pernyataan masalah pelajar. Okey, yang kedua, pengenalan cara mengenal bunyi melalui baris. Okey, yang ketiga, beza baris dan tanwin. Beza baris dan tanwin, okey. Yang keempat, cara mengenal huruf. Yang kelima, kaedah menyebut huruf dengan betul. Okey, baik. Jadi yang berdasarkan 5 ni, kalau ustaz tengok video yang saya bagi dekat ustaz, apa ustaz boleh bagi ataupun kesimpulan lah berdasarkan apa yang ustaz tengok dari segi teknik pengajaran, agak-agak berkesan ke untuk golongan dewasa? Boleh ustaz beritahu kat saya? Kalau untuk orang yang betul-betul baru nak mula lah, bagi saya betul lah tekniknya, sebab penting yang pertama-tama sekali itulah nak kenal. Pertama mesti kenal huruf, betul. Lepas tu nak membunyikan huruf tu tengok pada baris. Bagi saya tepat, berkesan teknik tu. Kalau Ustaz tengok dari segi penggunaan gambar kan, sebab Ustaz Syukur ada terangkan huruf berdasarkan gambar, agak-agak macam benda tu sesuai ke untuk orang dewasa? Untuk orang dewasa maksudnya boleh sesuai juga, maksudnya macam golongan dewasa agak boleh adapt tak dengan cara pengajaran tersebut guna gambar tu? Boleh rasanya, sebab maksudnya apa yang saya faham lah, maksudnya kenapa ada gambar tu. Contoh dia kata huruf ba, buah, maksudnya nak membunyikan huruf ba tu dia bagi macam mana, bagi gambar buah. Macam tu lah. Jadi kalau ikutkan macam benda tu walaupun nampak macam keanak-anakan, tapi pelajar dewasa pun boleh terima lah maksudnya kan? Okey, baik. Okey, terima kasih atas pandangan. Saya hanya sekadar nak dengar pandangan sahaja. Okey, sekarang kita pergi kepada 3 persoalan yang Ustaz nyatakan di sini. Yang pertama, kebiasaan berapa lama untuk pelajar yang bermula dari zero boleh membaca? Okey, yang ni saya akan jawab sekejap lagi. Yang kedua, untuk modul yang akan diberikan, adakah perlu untuk present setiap kelas? Untuk modul yang akan diberikan, okey, baik. Ini pun sekejap lagi saya akan bagi tahu. Apakah target untuk guru? Apakah target untuk guru? Ni maksudnya macam mana Ustaz? Apakah target untuk guru ni? Maksudnya untuk kata kita handle seorang pelajar, maksudnya celik Quran ni nak kita targetnya apa, sampai dia boleh membaca dengan lancar ke? Ataupun okey, faham. Okey, tak apa. Sekejap lagi saya bagi tahu juga yang ni. Okey, jadi untuk yang 5 perkara, Allah kenapa dia ni macam ni? Sekejap. Okay, 5 perkara yang Ustaz boleh ambil lah daripada video yang saya bagi dekat Ustaz. Okey, yang pertama Ustaz boleh tengok. Yang pertama, celik Al-Quran ni memudahkan pelajar untuk mengenal huruf dengan menggunakan gambar. Jadi Ustaz tengok dalam video tersebut, Ustaz Syukur dia terang gambar, dia relatekan dengan gambar, relatekan huruf tu dengan gambar.
Jadi walaupun gambar ni selalunya kalau orang ngajar dekat kanak-kanak selalunya kan, tapi cara yang ni pun berkesan juga untuk golongan dewasa. Bila dia tengok gambar lagi mudah dia nak ingat huruf. Mungkin orang dewasa ni dulu dia tak pernah belajar macam ni. Kan, jadi bila dia tengok ni ada kelainan. Jadi bila dia tengok rasa macam mudah nak ingat. Tu setakat ni memang kita dapat feedback pun macam tu lah. Boleh? Okay. Yang kedua, memberi semangat kepada pelajar untuk belajar mengaji. Ini penting. Bila ustaz akan dapat pelajar nanti, ustaz akan sentiasa kena bagi semangat kepada pelajar tersebut. Memang pelajar ni dia masuk, dia mengaji, memang mereka ni ada semangat yang tinggi lah. Tapi dia kadang-kadang kita ni manusia, kadang-kadang naik turun kan. Pelajar ni kadang-kadang dia mula-mula semangat, lepas tu bila rasa macam dah agak macam susah sikit, dia rasa macam down sikit. Jadi penting, tugas sebagai seorang guru ni perlu bagi semangat kepada pelajar agar mereka ni terus bersemangat untuk belajar. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, memberi respon dan pujian pada setiap bacaan pelajar. Ini juga penting. Bila pelajar tu baca di hadapan ustaz, ustaz perlu respon. Jadi nak respon tu macam mana? Kita perlu respon dengan pujian. Maksudnya kita puji usaha dia. Dia baca, contohnya setiap kotak tu dibaca abata. Kita puji dia, bagus. Jangan diam. Abata. Tak ada respon apa. Jadi pelajar pun dia rasa macam, betul ke saya baca ni? Kan? Tu penting respon. Okey, bila pelajar tu ada buat kesilapan, yang keempat perlu tegur lah. Tak boleh kita biarkan benda yang salah. Jadi kita tegur dia dengan cara yang macam mana? Dengan cara salah satunya tidak menyinggung perasaan pelajar. Sebabnya dia beza. Golongan dewasa dengan golongan kanak-kanak ni, kalau kita mengajar, kalau golongan kanak-kanak, boleh kita nak marah-marah lagi, nak tengking-tengking sikit boleh. Tapi kalau yang pelajar dewasa ni, kita kena jaga sikit perasaan mereka. Salah tu tetap salah, kita tegur, tapi cara yang macam mana, kena adalah cara yang kita dah tetapkan. Boleh? Dan yang kelima adalah ambil cana masalah pelajar dalam mengaji. Jadi yang ni penting. Masa yang ustaz tengok dalam video pun, ustaz syukur ada bertanya kepada pelajar kan. Tanya, tuan apa masalah tuan dalam mengaji? Jadi pelajar tu pun cerita. Sama juga macam ustaz mengajar, nanti pun ustaz kena tahu apa masalah mereka. Sebabnya masalah pelajar ni tak sama, berbeza-beza. Kan? Ada yang pelajar ni setengah orang dia dah kenal huruf, tapi bila bersambung dia jadi masalah. Kan? Ada yang macam memang betul-betul memang tak kenal huruf, ada juga. So memang dia akan jadi berbeza lah. Okay, boleh? Okay, jadi itu 5 perkara yang ustaz boleh ambil daripada video tersebut. Okay, sekarang ni kita pergi kepada pengenalan lah. Saya akan perkenalkan celik Quran dahulu. Okey. Di celik Al-Quran ni kita panggil kelas yang kita jalankan sebagai, nama dia kelas bimbingan individu. Maksudnya kalau ustaz tengok pada nama kelas ni pun kelas bimbingan individu, kita buat secara personal. Maksudnya sesi tu one to one, kita tak melibatkan ramai pelajar. Kalau ustaz tengok yang dalam video tu ramai. Jadi ramai tu sebab seminar. Jadi ustaz tak perlu buat seminar lah, macam kalau ustaz ada 10 orang pelajar pun tak buat kelas dalam 10 orang satu masa, tak. Maksudnya kelas tu, sebab tu kita minta jadual ustaz tu kosong ke tempat mana yang ustaz boleh kosong. Jadi kita akan masukkan pelajar ikut jadual ustaz tu lah. Macam tu. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita tak buat secara, kalau dulu fizikal, sekarang ni kita buat online. Jadi online je lah sekarang ni. Andai kata lepas ni buka untuk yang fizikal pun, yang online tetap berjalan seperti biasa. Jadi ustaz duduk Kuala Selangor ke, duduk Perak ke, duduk Johor ke, boleh buat kelas kat mana-mana. Yang penting internet ada. Tak ada internet, tak ada, jam habis. Okay. Jadi golongan yang belajar kat sini memang golongan dewasa sajalah, tak melibatkan golongan kanak-kanak. Pelajar sekolah menengah pun tak ada. Jadi boleh saya kata umur yang 18 tahun ke atas lah. Tapi kebanyakan pelajarnya lingkungan golongan dewasa umur 30-an ada, 40-an, 50-an dan 60-an.
Jadi background pelajar ni ada yang masih bekerja, ada yang dah pencen, macam-macam lah. Yang bekerja kerajaan sendiri semua ada. Okay. Dan macam yang saya bagi tahu tadi, pembelajaran secara individu. Dan dekat celik Al-Quran ni, pelajar bila dia dah daftar dengan kita, mereka akan beli modul. Jadi modul ni dia ada dua sahaja dekat celik Al-Quran, iaitu celik huruf dengan celik tajwid. Yang Ustaz tengok dalam video tu, kita hanya kenalkan huruf sahaja. Namun yang dalam modul tu lebih kurang macam tu jugalah. Cuma ada tambahan lagi lah untuk modul. Jadi dua modul sahaja yang ada, dan pelajar tu dia akan guna modul tu sajalah. Dia tak perlu nak guna beli Iqra' ke apa, tak perlu. Dan untuk ustaz pun akan disediakan jugalah. Ustaz tak perlu beli. Kita akan provide dekat ustaz. Jadi apa tugas gurunya? Guru perlu menguasai modul lah. Jadi modul dah ada. Ustaz tak perlu dah nak guna beli Iqra' ke apa, tak perlu. Ustaz pakai modul yang kita ada. Jadi sebab tu kita buat latihan ni untuk ustaz belajarlah macam mana nak kuasai penerangan di sebalik menggunakan modul tersebut. Boleh? Okey, dan yang kedua adalah setiap guru perlu menjalankan sesi kelas mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi kita ada SOP yang khusus lah maksudnya. Kita tak bukan kata kita ustaz dah join ni, kita bagi pelajar, ustaz jalan je kelas macam ikut atas kehendak ustaz, tak. Maksudnya kita ada SOP, ustaz kena ikut SOP yang kita dah tetapkan, macam mana nak buat kelas, sebelum kelas apa ustaz kena buat, masa kelas dan selepas kelas. Jadi itu penting. Memang saya mengharapkan kerjasama lah daripada ustaz untuk yang latihan ni. Kalau ustaz ikut betul-betul untuk latihan ni, insya-Allah dia akan jadi smooth lah bila ustaz mengajar nanti. Boleh? Okey, setakat ni ada apa persoalan yang ustaz nak tanya saya? Clear lagi setakat ni. Clear lagi Okey, baik. Kita terus kepada ni yang saya nak bagi hari ni lah, nak bagi tahu hari ni. Ni core value. Dalam bahasa Inggeris ni core value lah. Kalau dalam bahasa Melayunya 3 nilai teras di celik Al-Quran. Okey, jadi 3 nilai teras ni yang ustaz akan gunakan semasa mengajar nanti, ataupun ustaz yang ustaz akan amalkan lah semasa bersama celik Al-Quran. Okey, yang pertama adalah mudahkan. Mudahkan ni apa? Mudahkan dari segi pengajaran ustaz. Maksudnya bila ustaz mengajar tu, teknik pengajaran tu kita tak membebankan pelajar dengan perkara-perkara yang susah. Sebagai contoh saya ambil dalam pengajaran tajwid. Tajwid kita ada modul kita yang sendiri, macam mana nak mudahkan mereka ni faham. Jadi ustaz tak perlu nak terangkan mat-mat yang banyak tu. Jadi ada cara lah, itu ustaz akan belajar nanti. Jadi dari segi pengajaran perlu kita mudahkan agar mereka ni tak rasa terbeban. Dan kita juga nak terapkan kepada mereka ni bahawa belajar Quran ni sebenarnya mudah. Kan ramai orang kat luar sana dia rasa alah susahlah ustaz nak mengajar, nak mengaji ni, nak ingat nama hukum tu, nak ingat nama hukum ni. Jadi kita tak nak yang tu. Maksudnya kita mudahkan mereka. Okey, boleh. Tu yang pertama. Ustaz kena ada yang ni lah, penting sangat mindset yang ni. Okey, yang kedua adalah puji. Macam yang saya dah bagi tahu tadi, puji ni kita puji usaha mereka lah. Ini sangat-sangat penting. Puji mereka supaya mereka ni lebih bersemangat lah untuk belajar. Kalau kita tak puji, dia pun rasa macam tak dihargai. Baik yang golongan kanak-kanak, dewasa pun sama jugalah. Kalau kita puji mereka, lagi mereka bersemangat. Betul tak? Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ambil berat. Okey, ambil berat ni apa maksud dia? Ambil berat dari segi apa? Dari segi kita care, dari segi masalah dia yang pertama. Kan kita dah tanya dia tadi apa masalah tuan dalam mengaji kan. So bila ustaz dah tahu masalah dia, ustaz kena ambil beratlah masalah tersebut. Maksudnya kalau dia tak kenal huruf, bagi dia kenal huruf. Dengan cara macam mana? Ikut apa yang kita dah tetapkan lah. Okey, dan yang kedua kita ambil berat dari segi kemajuan ataupun progres dia. Maksudnya kalau contohnya pelajar ni dia ada masalah dari segi tak kenal huruf contohnya kan.
Jadi kita kena pastikan biar dia betul-betul kenal huruf. Contohnya kalau huruf tunggal, biar dia kenal huruf tunggal betul-betul. Maksudnya jangan terlalu cepatlah nak bawa ni nampak macam dah okey ni. Tapi nak tengok betul-betul okey tu kita ada checklist lah. Jadi bila tengok betul-betul okey tu barulah kita bawa ke yang seterusnya. Jangan terlalu cepatlah. Macam yang Ustaz tanya tadi, berapa lama masa yang diambil dekat syariat Al-Quran ni kita tak ada ketetapan lah. Maksudnya perlu pelajar ni kalau huruf 3 bulan ke sebulan ke tak ada. Dia tengok pada kemampuan pelajar tersebut. Macam tu. Jadi ustaz tak perlu rushing lah macam ni nak kena sebulan ni huruf ni. Jangan. Sebab dia tahap pelajar ni dia berbeza. Ada yang laju, ada yang slow. Kalau yang laju tu lajulah. Kalau yang slow kita tak boleh nak lajukan dia. Nanti dia akan jadi terbeban. So kita ikut kemampuan pelajar tu. Okay. Tu dari segi care, dari segi progress lah. Jadi kalau nak kata tempohnya tak ada orang kata tempoh yang sama lah. Dia akan jadi berbeza-beza. Macam saya boleh bagi tahunya kalau huruf ni mungkin boleh ambil masa sebulan lebih ataupun 2 bulan. Bila dah habis 2 bulan tu masuk ke tajwid pula. Dia yang tajwid yang akan jadi lama sikit lah. Tajwid ni boleh jadi 6 ke 7 bulan lah. Bila dah habis tajwid, masuk Quran. Jadi flow dia secara asasnya mula dengan huruf, lepas tu masuk tajwid, lepas tu masuk Quran. Pelajar yang ustaz akan dapat, tak akan dapat pelajar yang dah mula Quran. Okay. Pelajar yang ustaz akan dapat akan mula dengan huruf. Semua akan mula dengan huruf. Melainkan kalau ada contohnya keadaan yang ada ustaz nak berhenti, dia transfer ke ustaz. Itu mungkin akan jadilah kalau pelajar tu dah dengan ustaz sebelum ni baca Quran, dia dengan ustaz tak akan mula daripada huruf lah. Dia akan baca terus Quran. Macam tu. Tapi kalau yang pelajar baru memang kita mula daripada huruf. Boleh? Huruf. Okay. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ni. Sebelum tu ada ini SOP yang saya dah bagi tahu tadi yang ustaz kena ikut. Kita ada SOP kelas bimbingan individu. Lepas tu kita ada SOP kemas kini jadual pelajar. Yang ni penting. Sebelum kelas tu ustaz akan update lah dalam grup. Yang ni ustaz akan ada grup lah dengan pelajar nanti. Bila dah ustaz dapat pelajar, ustaz akan ada grup. Okey, lepas tu puji pelajar, macam mana ustaz nak puji, perkataan apa yang ustaz boleh pakai bila nak memuji, dan sekali ingat tegur lah. Dan yang terakhir adalah penerangan konsep suku kata. Yang ni yang ustaz tengok lah, yang dalam penerangan ustaz Syukur tu yang dia ada bagi tahu baris sama dengan bunyi. Kan? So kita dah ada SOP dah sebenarnya. Senang dah sebenarnya ustaz nak mengajar tu, tengok je, faham macam mana konsep kita bawa, ustaz pun sampaikan kepada pelajar. Itu sahaja. Boleh? Okay. Alright. Okay, ada apa-apa persoalan sebelum saya tamatkan sesi pada malam ni? Setengah jam je saya buat. So, soalan insyaAllah clear lah setakat ni. Clear Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau clear, kalau tak ada apa-apa persoalan, saya nak confirm lah. Sekejap, confirmkan jadual dulu. Okay, ni jadual yang saya dapat pada HR. Okay, kalau ikutkan yang jadual ustaz tak free-nya yang ni lah kan? Yang pukul 12.30 sampai 2.30, lepas tu 5.30 sampai 7. Betul? Betul. Okay, baik. So, Alhamdulillah lah kalau saya tengok jadual macam ni, mungkin dapat ramai sikit lah kita masukkan pelajar. Dia yang ramainya dekat belah malam ni ustaz. Malam. Betul. Kalau yang hari biasa ni, kalau orang kerja tak ramai lah. Melainkan kalau yang dah pencen. Yang ramainya hujung minggu ataupun malam. Itu je lah. Okey, baik. Jadi kalau ini jadualnya, saya jelas. Okey, jadi itu sajalah untuk malam ni. Cuma untuk yang esok, kelas esok ada 2 kelas, kelas bersama dengan Ustaz Haziq. Jadi Ustaz nak pilih yang mana? Ada pukul 8.9, ada yang pukul 9.10. Pukul 9.10. 9.10 Okey, baik.
So nanti saya akan bagi nombor dekat Ustaz, nombor Ustaz Haziq. Jadi Ustaz akan contact dia untuk minta link lah, link Zoom. Okey. Jadi nanti bila Ustaz dah dapat link tu, Ustaz join kelas tersebut, Ustaz duduk je lah dengar macam mana kita buat kelas, catat sikit ke, macam tu lah. Mudah saja, boleh. Okey, maksudnya untuk progress untuk pergi next step lah, maksudnya saya kena contact dengan ustaz ke ataupun macam mana? Maksudnya nanti saya akan confirm dulu dengan Ustaz Haziq. Lepas tu bila dia cakap okey boleh, saya bagi contact number tu, contact number Ustaz Haziq tu dekat Ustaz. Ustaz contact lah dia nak join kelas. Nanti dia akan bagi link. Okey. Macam tu je lah. Okey, baik. So kalau tak ada apa-apa, kita setakat ni je lah dulu untuk malam ni. Nanti kalau ada apa-apa persoalan ke apa, Ustaz boleh direct je lah tanya kat saya. So untuk sepanjang latihan ni memang saya mengharapkan komitmen daripada Ustaz lah. Kalau ada apa-apa ke yang Ustaz ada hal ke apa, Ustaz kena contact awal sikit lah kat saya sebab saya pun ada kelas mengajar juga. Okey, boleh? Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi kita tangguh perjumpaan pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.